impressionnya sangat clear. Kamu belum boleh lagi membuat essay yang baik, ya, terlalu pendek, sama ada kamu tak faham kehendak soalan atau kamu masih lagi tak tahu bagaimana nak menghuraikan. Okay? Jadi saya nak kamu pastikan jawapan yang kamu buat semalam itu berada bersama kamu sekarang, dan ada satu pen merah lah. Saya nak bincangkan soalan bahagian C, ya. Bukan soalan esei, ya. Soalan esei nanti saya akan cek. Cuma untuk soalan bahagian kira-kira tu, saya akan bincangkan sekarang dan awak tolong tandakan. Okey? Make sure ada dengan kamu sekarang lah. Okey? Okey, Rizwan ready ya untuk record. Okey, ini adalah soalan semalam. Rizwan? Rizwan, boleh record tak? Okey, thank you. Okey, ini adalah soalan bahagian C lah. Ya. Soalan bahagian C yang mana kamu jawab semalam. Ada yang jawab okey, ada yang tidak memuaskan, ya, kerana tidak memahami kehendak soalan lah. Okey, cuba kita lihat yang pertama ini. Persamaan di bawah menunjukkan persamaan permintaan masing-masing bagi pengguna A, B dan C. Okay. Maknanya ini adalah fungsi, ya. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan okay, ini adalah fungsi permintaan bagi setiap individu, ya. Fungsi permintaan bagi setiap individu. Maknanya ini adalah bukan lagi fungsi permintaan pasaran, ya. Ini adalah fungsi permintaan setiap individu, iaitu individu A, B, bagi pengguna A, B, C, ya. Okey. Baik, dengan PX ialah harga barang X, QX kuantiti barang X. Okey, so penggunaan individu A, B, C terhadap barang X, ya, terhadap barang X. Kalau kita lihat fungsi dia tu, ya. Baik, ada satu bahagian soalan yang kita belum belajar, ya, yang kita belum belajar. Tapi ada yang cuba buat, itu baguslah, bagus. Baik, soalan yang A, hitung kuantiti diminta di pasaran jika tingkat harga ialah 50, kan, ya, jika tingkat harga ialah 50. Baik, yang ini senang saja. Kamu gantikan PX itu dengan 50, ya. Kamu gantikan PX itu dengan 50. Kemudian kamu gantikan PX itu dengan 50, kemudian kamu dapatkan QX. Okey. Dapatkan QX bagi setiap fungsi. Okay. Bagi setiap fungsi. Misalnya pada sekejap, ya. Okey, misalnya bagi pengguna A. Okey. Misalnya bagi pengguna A, fungsi permintaan bagi pengguna A di sini ialah PX. Okey, pada
PX. Jadi kamu gantikan 50 itu. Okay, kamu gantikan 50. Gantikan 50 ini dalam P. Ya, sebab yang diberi adalah harga. So contohnya pada PX, dia akan sama dengan 50 sama dengan 200 tolak 10 Q. Kan? 10 Q. Jadi kamu akan dapat Q sama dengan negatif 150 bahagi dengan negatif 10. Kan? Okey. Jadi jawapan kamu Q sama dengan 15. Okey, 15. Jadi kita dapat di sini fungsi Q-nya, okey, untuk individu A ini kamu dapat kuantitinya 15. Kan? Kamu dapat kuantitinya adalah 15. Baik. Jadi yang pasarannya macam mana kita nak kira pasaran? Kalau pasaran kamu totalkan, kamu totalkan ataupun kamu juga boleh jumlahkan. Kamu juga boleh jumlahkan dengan menambah semua fungsi, 3 fungsi ini. Okay? Boleh dengan menambahkan ketiga-tiga fungsi. Okay? Contohnya macam ni. Ini cara dia lah. Kita ada mempunyai banyak cara. Yang pertama, awak kena tukar fungsi ini dalam sebutan Q dulu. Okay? Dalam sebutan Q. Macam mana? Contoh bagi pengguna A. Bagi pengguna A, ini pengguna A. Okay? Ini adalah fungsi bagi pengguna A. Jadi kalau kita nak tukar kepada sebutan X. Okay, kepada sebutan X, dia akan jadi, kita pindahkan, kita nak tukar kepada dalam sebutan Q. Tukar dalam sebutan Q, dia akan jadi 10 QX sama dengan 200 tolak P. Tolak PX. Kan, kita pindah ke sana. Kita mahu dalam sebutan Q. Kan? Jadi, Q sahaja sama dengan 200 tolak PX. Bahagi dengan 10. Dan bahagi dengan 10. Jadi, kita akan dapat QX. QX sama dengan 20 tolak 0.1 PX. Itu kita dapat persamaan bagi dalam sebutan Q bagi individu A. Okay, bagi individu A. So kita dapat satu fungsi iaitu ini adalah bagi individu A lah. Bagi individu A. Okay, kita dah dapat QXA. Kan? QXA kita tambah dengan QXB tambah dengan QXC. Kita tambah fungsi mereka ini. Begitu juga dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi-fungsi yang lain pun kamu kena tukar dulu ke dalam bentuk dalam sebutan Q. Contoh fungsi dalam sebutan Q bagi individu B. Individu B sama dengan 5Q. 5QB sama dengan 350 tolak PX. Dan tolak PX. Okey. Ada soalan boleh tanya ya? Ada soalan boleh tanya. Ke ada yang hantar mesej? Kuan Sok Yi hantar mesej. Sekejap. Tak boleh masuk.
So E. Okey. Okey ya. Baik. So sekarang ni kita dapat fungsinya. Kita dapat fungsinya QB. Okey, QB. QXB ya, QXB iaitu fungsi permintaan bagi individu B terhadap barang X ya, terhadap barang X 350 tolak P X bahagi dengan 5 kan. Jadi kita akan dapat QXB sama dengan 70 kan. 70 tolak 0.2 X. Okey. So kita dapat ke semua fungsi tersebut. Begitu juga dengan fungsi bagi individu C lah. Ini fungsi dia. Kena tukar dulu dalam sebutan. Okay, awak kena tukar dulu dalam sebutan Q ya. Tukar dulu dalam sebutan Q. Baik, jadi selepas awak kira semua, ya, kamu kena tambah semua fungsi tersebut. Ya, kena tambah semua fungsi-fungsi dalam sebutan Q tersebut. Ya. Okey, macam ni. Okey, jadi bila kamu nak tambah, ya, kamu akan dapat kita tambah fungsi tadilah, ya, iaitu Q A, ya, fungsi permintaan individu A tambah fungsi permintaan individu B tambah fungsi permintaan individu C. Dan jadi kita kira fungsi permintaan individu A tadi ialah 20 berapa tadi ya? Tolak 0.1 P. Okey. 0.1 P X. Okey. Tambah 70 tolak 0.2 px, okey, 2 px, tambah lagi yang individu ketiga 30 tolak 0.1 px. Okey, tambah ketiga-tiga fungsi ini dan kamu akan dapat fungsi permintaan pasaran lah. Okey, kita dah belajar bahawa fungsi permintaan pasaran ialah fungsi permintaan bagi semua individu yang ada dalam pasaran. Fungsi permintaan bagi semua individu yang ada dalam pasaran. Jadi oleh kerana pasaran ini hanya mengandungi 3 orang sahaja. Pasaran ini hanya mengandungi 3 orang saja. So kita jumlahkan ke semua fungsi ini, maka kita akan dapatkan fungsi permintaan pasaran lah. Okay? Jadi bila kamu jumlahkan semua ini, kamu akan dapat satu fungsi permintaan, iaitu 120, okay? 120 tolak 0.4 P lah. Okay? 0.4 px. Okay. Ini adalah fungsi permintaan pasaran. 120 tolak 0.4 px itu ialah fungsi permintaan pasaran. Okey. Jadi oleh kerana soalan minta pada harga 50, berapakah jumlah permintaan pasaran. Jadi masukkan PX itu dengan 50 kan. QX sama dengan 120 tolak 0.4, okey, 0.4 X dan PX itu gantikan dengan 50, kamu akan dapat QX sama dengan 120
unit. Kena sebut unit dia. Kena tulis unit di belakang. Kalau tak ada unit, salah Cikgu, jawapan kamu. Ya, ya. Shiwezin nak masuk tapi tak boleh. Sekejap. Okey, thank you. Okey. Itulah jawapannya, iaitu 100 unit. Ya. Faham tak kelas tu? Faham ya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Baik, untuk soalan B. Untuk soalan B pula, soalan B. Sekiranya harga pasaran meningkat sebanyak 40%, kan? Harga pasaran meningkat sebanyak 40%. Hitung kuantiti diminta di pasaran yang baru. Hitung kuantiti diminta pasaran yang baru, kan? Dia sebut kat sini harga meningkat sebanyak 40%. Baik. Harga meningkat sebanyak 40% tu berapa ke harga yang baru, kan? Jadi macam mana kita nak kira harga yang baru, iaitu P1, kan? P1 lah. Harga yang baru kita tandakan P1 biasanya. Harga asal ialah P0. So harga yang baru ialah harga asalnya RM50 tadi, kan? So darabkan dengan 1.4 lah. Okey. Ataupun darabkan dengan 140%. Sebab apa? Sebab harga telah bertambah sebanyak 40%. Dan jadi harga yang baru ialah RM70. Kan? Harga yang baru ialah RM70. Okey. Jadi dengan menggunakan fungsi yang kita buat tadi, dengan menggunakan fungsi yang kita buat tadi, iaitu fungsi permintaan pasaran, iaitu sama dengan QX sama dengan 120 tolak 0.4 tadi. Okay, 0.4 P tadi, gantikan P itu dengan 70 pula. Gantikan P dengan 70. Maka kamu akan dapat kuantiti permintaan pasaran ialah 92 unit. Okey, tadi 100. Dan pada harga 50, kuantiti diminta pasaran ialah 100. Pada harga 70 pula, kuantiti diminta pasaran ialah 92 unit, kan? So kalau kita pindahkan maklumat tersebut ke dalam bentuk jadual, dia akan jadi macam ni. P, ini Q. Kalau P50, kuantiti dimintanya ialah berapa tadi? 100. Kalau harga 70, kuantiti dimintanya ialah telah menurun menjadi 92 unit. Ini kalau bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Baik. Okey, tibalah pada soalan yang kita belum belajar, tetapi tidak susah. Tidak susah sebab saya faham bahawa matematik kamu tidaklah begitu teruk. Ini adalah matematik basic sahaja, matematik basic. Itu keanjalan, di mana topik ini kita belum belajar, tapi sangat mudah untuk kita faham. Untuk kita faham. Baik. Secara umumnya, keanjalan ini, secara umumnya keanjalan ini merupakan satu nilai, satu nilai untuk kita mengenal pasti. Baik kelas, kalau ada siapa yang nak masuk tak boleh, tolong voice, tolong voice bagi tahu saya. Jangan message. Awak yang ada dalam ni tolong voice, Baik, keanjalan itu sebenarnya, satu nilai yang menunjukkan respon, satu nilai yang menunjukkan respon harga, respon perubahan harga ataupun kesan perubahan harga terhadap kuantiti. Sejauh mana harga menyebabkan, sejauh mana perubahan harga menyebabkan kuantiti berubah. Kalau keanjalan permintaan, jadi maksud dia
sejauh manakah perubahan harga mempengaruhi kuantiti diminta, kan? Jadi simbol bagi keanjalan ialah ED. Okay? Keanjalan permintaan, simbol dia ialah ED. Dan formulanya ialah peratus perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga barang tersebut. Harga barang itu sendiri. Okay, peratus perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga barang itu sendiri. Okay. Jadi soalan ini, okay, bagi perhatian ya kelas. Bagi soalan ini, sekiranya harga soalan C kan, hitung keanjalan permintaan harga barang X berdasarkan jawapan A dan B. Baik. So dalam soalan ini, kita dapati bahawa, okay, kita dapati bahawa 50 ini ialah harga yang asal, iaitu P0. Dan 70 ini adalah harga yang baru, iaitu P1. Secara automatik, ini adalah Q yang asal dan ini adalah Q yang baru, kan? Itu maksud dia. Dan untuk mempermudahkan formula ini, okay, bagaimanakah kita nak menghitung peratus perubahan kuantiti atas tu? Okay. Peratus perubahan kuantiti ialah sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi dengan Q0 darab 100. Okay. Bahagi dengan peratus perubahan harga. Peratus perubahan harga iaitu P1 ataupun harga baru tolak tolak harga asal iaitu P0 bahagi dengan P0, okay, P0 harga asal bahagi dengan P0 okay, bahagi dengan P0 darab dengan 100. Okay. Itulah peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Baik. Jadi selepas kita kirakan semua itu, awak kiralah, kira kan sama dengan berapa. Kuantiti baru kita dah ada dah atas tu dalam jadual yang kita buat tu kan. Kuantiti baru ialah 92 dan kuantiti yang asal ialah 100. Iaitu jadi kita boleh tulis kat sini 92 tolak 100 bahagi 100 darab 100 kan, darab 100 bahagi dengan peratus perubahan harga pula ialah harga baru 70, harga asal 50 kan. Okey, harga baru 70, harga asal 50 bahagi dengan harga asal darab 100. Cuba kira dapat berapa. Cuba kira. Okay. Sekejap saya kira dulu. Kita sama-sama kira lah di sana. Kamu kira di sana. Iaitu 92. Yang ini potong. Kan? Ini potong. Jadi atas tu ialah negatif 8 kan. Okay. Itu sama dengan negatif 8 bahagi dengan ini potong 2, 70 tolak 50 darab dengan 2 kan, 70 tolak 50 darab dengan 2 40 kan, betul tak? 40 betul tak? Ke saya salah bagi tahu ya. So sama dengan 8 bahagi 40. Kamu dapat negatif 0.2 kan. Kamu akan dapat negatif 0.2. Okey. Baik. Negatif itu tidak penting. Okey, tidak penting dalam konteks keanjalan ini. Nilai negatif itu tidak penting. Kerana untuk kita kira keanjalan permintaan, kalau kita kira keanjalan permintaan, kita akan sentiasa dapat nilai yang negatif.
kita akan sentiasa dapat nilai yang negatif. Sebab apa? Sebab dalam permintaan, hubungan antara harga adalah negatif. Ya? Iaitu kita ingat balik hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi harga, semakin turun kuantiti diminta, kan? Ataupun sebaliknya, semakin rendah harga, semakin tinggi kuantiti diminta. Itu menunjukkan hubungan yang negatif. Kan? Jadi, bila hubungan yang negatif, kita akan sentiasa dapat keanjalan permintaan dalam nilai yang negatif. Okey? Dalam nilai yang negatif. Tetapi, kamu boleh abaikan nilai ini. Tapi untuk keanjalan saja, ya. Untuk keanjalan saja, awak boleh abaikan nilai negatif. Kalau kamu tulis 0.2 pun betul. Tapi, untuk nilai keanjalan sahaja. Ya, untuk nilai keanjalan sahaja. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan 0.2 ini? Apakah yang dimaksudkan dengan 0.2 ini? Baik, 0.2 ini bermaksud jika harga naik sebanyak 1%, ya, maksud dia 0.2 ini ialah tafsiran dia. Jika harga naik 1%, kuantiti diminta turun 0.2%. Itu tafsiran dia. Okay. Saya ulang sekali lagi. Okay. Tafsiran, apa maksud negatif 0.2 itu? Maksud dia ialah jika harga naik 100%, kan? 100%, kuantiti diminta, turun sebanyak 20%. Itu maksud dia. Ya. Tak kira lah awak nak tafsiran macam mana sekalipun. Kalau awak nak tukar kepada yang ini kepada 1, yang ini akan jadi 0.2%. Tapi yang penting, yang ini naik, yang satu lagi mesti turun. Sebab kalau mengikut permintaan, hubungannya adalah negatif. Kalau mengikut hukum permintaan, hubungannya adalah negatif. Okey? Baik, ada soalan tak nak tanya? Jelas? Ada soalan nak tanya? Tak ada ya? Okey. Kalau ada tanya, boleh tanya sekarang ya. Ke ada yang mesej tu? Kalau ada mesej, beritahu ya. Baik. So, soalan D pula. Soalan D. Berapakah tingkat harga pasaran sekiranya kuantiti diminta di pasaran ialah 60 unit? Yang ini dia tanya terbalik pula. Berbanding dengan soalan A tadi. Yang ini, soalan A tadi dia tanya harga. Kan? Soalan A tadi dia tanya harga. Dia bagi harga. Tapi soalan D ini, dia bagi kuantiti pula. Sama saja kaedah dia. Ya. Yang penting kita ada fungsi permintaan pasaran tadi, kan? Ya, kita ada fungsi permintaan pasaran tadi, iaitu sama dengan 120 tolak 0.4, okey. 0.4 P, kan? Okey, PX. Ya, 0.4. So di sini dia bagi kuantiti. Dalam soalan D ini dia bagi kuantiti. So kita ganti kat di QD tu. Ganti kat QD sama dengan 60, kan? 60 sama dengan 120 tolak 0.4 PX, kan? 0.4 PX. Okey. Baik. Jadi so 0.4 kita ambil PX di depan lah. Okey, PX
0.4 px. Okey, pindah dekat depan dia akan jadi positif. Sama dengan 60 pindah sana jadi tolak. So 120 tolak 60 kan. So px sama dengan 60 bahagi dengan 0.4. Okey, berapa? 60 bagi 0.4 RM kita tulis RM ya. RM RM150 kan. 150. Itu jawapan dia lah. Ini mudah sajalah. Okey. Baik, soalan E. Ya, soalan E dengan menggunakan kertas graf. Dengan menggunakan kertas graf, lukis kelok permintaan pasaran. Kelok permintaan pasaran. So, kamu jangan guna fungsi yang 3 diberi ini. Jangan guna yang ini. Sebab soalan minta lukis kelok permintaan pasaran. So, kamu kena lukis dengan menggunakan fungsi permintaan pasaran. Okey. Cari saja 2 titik. Okey, kamu ambil saja 2 titik ataupun kamu ambil titik yang mana kamu kira dalam soalan A dan B tadi. Kan? Soalan A dan B tadi. Okey. Contoh, tapi yang ini kamu kena buat dalam kertas graf ya, sebab soalan suruh di situ. Soalan bagi tahu kena buat di atas kertas graf. Okey, tapi cara dia kamu ambil saja 2 titik dalam soalan A dan B tu. Okay. Kamu dapati bahawa dalam A dan B tadi, soalan A dan B tadi, bila P sama dengan berapa P tadi dia bagi? Okey, bila P 50, kuantiti kamu dapat ialah QD berapa? 100 kan? Okey, 100. Dan ini satu titik. Okey, ini titik yang pertama. Dan titik yang kedua, P sama dengan 70, maka QD sama dengan 92 dia. 92. Okey, 92. Ini titik yang kedua. Cukup 2 titik sahaja. Okey, cukup 2 titik sahaja. Jadi pada kertas graf kamu itu, kamu buatlah dengan skala yang sesuai dengan harga tu. Kan? Contohnya 2 cm sama dengan 10 ke, ataupun 2 cm sama dengan 20 ke kan. Pun boleh, tak ada masalah kan. Jadi bila kamu lukis graf, nanti kamu tandakan. Bila kamu lukis graf, hang pula. Okey. Bila kamu lukis graf nanti kamu tandakan. Contoh ini harga, kena tulislah harga, yang bawah ni kuantiti barang X dan atas ini ialah harga barang X. Dan pada harga 50, kuantiti 100. Titiknya katakan di sini. Kan? Pada harga 70, kuantitinya 92. Katakan titiknya di sini. Kan? So, awak sambungkan saja titik itu. Dapatlah kelok permintaan pasaran. Ya? Senang sajalah soalan ni. Okey. Baik, ada soalan tak nak tanya? Cepat ke? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Ada ya, faham tu. Tunggu Izwan. Faham tak Izwan? Faham ya? Ada soalan boleh tanya Izwan ya. Ataupun boleh tanya kakak awak tu ya. Kakak awak pun hebat ekonomi tu. Kamu nanti akan ada exam kan? Dah tahu dah dalam cikgu fikir form 6 dah bagi tahu dah. Kamu nanti akan ada trial. Oh, ada trial. Tapi saya rasa trial kita akan masuk sampai tajuk keanjalan akan masuk semua tu. So kena be alert lah. Ya. Tak ada pun, cikgu. Tak ada? Tak ada. Tak ada bagi tahu.
So saya Sem 2 je kan? sem 2. Yang saya Ya. tahu sem 2. Biasanya dia akan buat juga untuk sem 1. Tapi bukan trial lah. Tapi exam di peringkat sekolah. Ya. Trial tu di peringkat negeri. Ya. Tapi kamu mungkin ada exam juga, tapi exam di peringkat sekolah. Okey. Baik, soalan nombor berapa pula? Soalan nombor 3 kan? Nombor 3 ni. Okey, soalan nombor 3. Baik. Yang ini pun senang saja. Soalan nombor 3 ni, soalan dah bagi jadual dah. Saya kalau soalan macam ni, saya akan skor. Sebab soalan esei susah nak skor. Sebab apa? Soalan esei seperti yang kamu buat sekarang lah kan. Memang susah untuk kita dapat markah yang baik soalan esei ni. Sebab ia bersifat subjektif. Soalan esei ni bersifat subjektif. Kita tak boleh nak cakap soalan ini jawapan pelajar ni betul ke salah ke, tak boleh. Dia mesti berada di tengah-tengah antara betul dan salah, kecuali ya, memang jawapan kamu itu sangat jauh daripada kehendak soalan. Sangat jauh daripada kehendak soalan lah. Okey. Baik. Soalan 3A. Soalan 3 ini jadual di bawah menunjukkan kuantiti diminta dan kuantiti ditawar bagi suatu barang pada pelbagai tingkat harga. Ya, pada pelbagai tingkat harga. Okey, pelbagai tingkat harga tu maksudnya ni lah, kan? Harga yang macam-macam ni, 2, 4, 6, 8, 10, 12 kan. Okey. Dan ini adalah kuantiti diminta dan ini adalah kuantiti ditawarkan. Okey. Bagi suatu barang lah. Okey. So pada kertas graf. Okey, pada kertas graf dia minta kamu lukis kelok permintaan dan kelok penawaran. Ya, ini senang sajalah kan. Dia dah bagi dah setiap titik. Ini mewakili satu titik kan. Itu mewakili satu titik, ini mewakili satu titik kan. Ini mewakili satu titik untuk kelok permintaan. Ini satu titik untuk kelok penawaran. Permintaan juga, permintaan kan. Manakala penawaran pula ambil semua kan. Semua. Bukan semua, yang permintaan tu tak payahlah. Tapi harga yang sama kan. Permintaan tak payah. So untuk dapatkan kelok permintaan. Ya. Jadi kamu akan dapat satu gambar rajah. Okey. Untuk melukis kelok ni. Okey, mungkin kalau soalan minta lukis pada kertas graf, kan kamu mungkin fikir bagaimana nak menentukan skala yang sesuai. Kan, skala yang sesuai. Contoh pada paksi harga tu, kita nak buat berapa 1 cm sama dengan berapa RM. Paksi kuantiti kita nak buat berapa cm bagi berapa cm, 1 cm tu berapa kuantiti kan. So mungkin kita fikir lama dekat situ kan. Dia macam ni cara dia. Awak tengok nilai yang paling tinggi kan. Tengok nilai yang paling tinggi. Contoh harga tu 12 paling tinggi kan. Harga tu adalah 12 yang paling tinggi. So tengok kertas graf kamu tu berapa petak yang boleh kan. Kalau petak yang 2 cm mungkin boleh letak 12, 1 cm sama dengan 1 cm sama dengan harga 1 pun boleh. Ataupun 2 cm sama dengan 2 cm sama dengan 2 RM2 kan. Boleh 2, 4, 6, 8 macam tu. Ya. Begitu dengan paksi kuantiti kan. Kuantiti kalau kita lihat di sini yang paling tingginya 100 kan. So 100, bila 100 awak lihatlah paksi kuantiti tu bilangan petaknya berapa kan. Awak boleh buat sama ada yang sesuainya maksimum paling besar ialah 2 cm sama dengan 30 ke 20 muat ke tak kalau 20. Saya rasa tak lepas ni kalau 100 kan. Sebab yang bawah tu kalau 10 dia kena ada 10 petak 2 cm. Tak boleh kan. 2 cm sama dengan
20 asa boleh ni kan. 2 cm sama dengan 20 ke kan, boleh. Kalau 2 cm sama dengan 10 tak lepas kan, sebab kata graf tu saya rasa dia akan ada 10 saja, tak silap 10 petak besar saja kan. So awak kena buat macam tu lah, jangan buang masa yang banyak untuk memikirkan tentang skala yang sesuai. Okey. Baik, pada kata graf, lukis kelok permintaan dan kelok penawaran. Okey. Jadi awak senang sajalah. Awak tandakan setiap titik, lepas tu gariskan. Yang penting pada paksi tegak ada tulis harga, dan pada paksi mendata ada tulis kuantiti. Maksud saya di sini ialah awak kena maksud saya di sini ialah awak kena label dengan lengkap. Rajah awak itu perlu dilabel dengan lengkap. Tak boleh label yang tak cukup. Label yang tak cukup. Paksi tegak harga dalam kurungan RM. Paksi mendata kuantiti dalam kurungan unit. Kan? So kena ada biar jelas semua. Okay? Pada satu-satu gambar rajah. Okay? Jadi kamu akan dapat sekurang-kurangnya, saya buat lakaran secara kasar sajalah ya kat sini. Hello? Ya? Dengar kan? Awak masih mendengar saya kan? Dengar cikgu. Dengar, thank you. Okey. Baik, so awak akan dapat sekurang-kurangnya bentuk kelok yang macam ni ya. Okay, awak akan dapat sekurang-kurangnya bentuk kelok yang macam ni. Okay, bentuk kelok yang macam ni. Dengan ini adalah penawaran. Ini adalah semula-semula. Okay, ini adalah penawaran, ini adalah permintaan. Dengan harga keseimbangannya berapa dekat sini? Berdasarkan jadual, ya, berapakah kuantiti keseimbangan? Ada dekat depan tu. Berdasarkan jadualnya, berapa kuantiti keseimbangan? Ada dekat dalam jadual ni. Kuantiti keseimbangannya berapa? 40. 40. Sebab apa 40? Sebab kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar pada harga 6. Okey. Pada harga 6. Jadi keseimbangannya di sini. Di sini. Saya buat warna lain lah. Nanti awak keliru pula. Okey. Saya buat warna biru. Okey, garis sini adalah harga keseimbangan. Ini adalah kuantiti keseimbangan, iaitu 40. Bukan 80 Nama awak nanti kan awak campur pula 40 tambah 40. Tak, 40. Dan di sini ialah harga dia 6. Ya, 6. Dan kena ingat di sini kena tandakan E. Ya, E iaitu titik keseimbangan. Okey, titik keseimbangan. Okey. Awak akan dapat lebih kurang macam ni lah rajah awak. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Dalam kertas graf awak tu. Okey. Baik. B, soalan B. Berdasarkan rajah dalam A yang awak lukis tu, tunjuk, sebab itu saya cakap saya nak bagi peringatan sikit. Sebab itu saya cakap dalam soalan bahagian C ni, okay, dia soalan yang berangkai lah. Dia macam bom berangkai. Sekiranya awak salah A, B pun akan salah. Biasanya soalan B dia akan kaitkan dengan soalan A. Soalan C dia akan kaitkan dengan soalan A dan B. Dia soalan berangkai. Jadi kalau A tu awak dah salah dah, soalan the following question, boleh cakap bye-bye. Kan? So kena berhati-hati dengan soalan bahagian C ni. Walaupun dia soalan yang tidak begitu sukar, tapi sedikit kesilapan awak boleh kehilangan semua markah. Boleh kehilangan dengan semua markah. Baik. Berdasarkan rajah A, tunjukkan dan tentukan harga dan kuantiti keseimbangan. Kita dah tunjukkan. Kita dah tunjukkan dan kita dah tulis. Ya, ini 6 harga, alamak. Okey, 6 adalah harga keseimbangan dan 40 ialah
kuantiti keseimbangan. Okey, awak ada tulis 6 dan 10 pada rajah pun dah cukup dah. Boleh dah dapat markah 2 untuk jawab soalan B. Okey. Kalau awak nak tunjuk dah, macam mana awak nak tunjuk dalam exam kan? Awak nak tulis, jangan lukis jari awak pula dalam kertas awak tu. Kena faham maksud soalan itu. Bila tunjukkan, maksudnya awak kena paparkan pada rajah. Tuliskan pada rajah di manakah harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan, dan tulislah, tulis sedikit berdasarkan rajah di atas. Harga keseimbangan ialah RM6 dan kuantiti keseimbangan ialah 40 unit. Macam tu saja. Jangan lukis ibu jari pula. Baik, soalan C. Andaikan cukai jualan dikenakan sebanyak RM3 bagi setiap output, bagi setiap unit output terhadap pengeluar. Okey, terhadap pengeluar. Berdasarkan rajah dalam A, terhadap pengeluar, cukai mesti dikenakan terhadap pengeluar, jangan salah faham pula, cukai mesti dikenakan terhadap pengeluar. So bila terhadap pengeluar, yang berubahnya mestilah QS, ataupun yang berubahnya mestilah penawaran, bukan permintaan lah. So berdasarkan rajah dalam A, tentukan dan nyatakan harga dan kuantiti keseimbangan yang baru. Baik, jadi maksudnya di sini awak kena lukis kelok yang baru, berdasarkan cukai yang dikenakan. Dan harga keseimbangan yang baru, macam mana kita nak tentukan cukai? Macam mana kita nak tentukan cukai? So awak kena tentukan kuantiti yang baru selepas cukai. Tentukan kuantiti yang baru selepas cukai. So macam mana kuantiti yang baru selepas cukai? Harga akan, kuantiti tu akan, fungsi penawaran ataupun kelok penawaran akan beralih ke mana? Sudah pastilah akan beralih ke kiri. Dan penawaran akan berkurang jika cukai dikenakan. Tapi soalannya ialah berapakah harga yang baru dan berapakah kuantiti yang baru. Ini adalah titik keseimbangan yang barulah, kita tandakan sebagai I1. Okey, I1. Soalannya ialah berapakah harga yang baru dan berapakah kuantiti yang baru. Baik, dia macam ni tau. Baik, kenaikan cukai tu, awak kena hasilkan satu keadaan di mana kuantiti peralihan kelok itu mestilah sebanyak cukai yang dikenakan. Dan sebanyak cukai yang dikenakan. Maksudnya di sini, kenaikan ataupun peralihan kelok penawaran itu mestilah sama dengan RM3. Faham? Mestilah sama dengan RM3. Peralihan itu mestilah sama dengan RM3. Okay? Jadi, oleh kerana bila awak lukis di atas kertas graf, mestilah awak akan dapat nilai yang tepat. Mestilah awak akan dapat nilai yang tepat. Okay? Sebab apa? Sebab awak lukis di atas kertas graf. So, jadi di sini, kalau berdasarkan kertas graf awak, garisan ini akan bernilai 5. Okay? Dan 5 mestilah jarak antara I1, katakan di sini kita tandakan sebagai F. Okay? Kita tandakan sebagai F. Okay, kita tandakan sebagai F. So jarak antara I1 dengan F, okay, dengan titik F, mestilah sama dengan RM3. Okay. Mestilah sama dengan RM cukai yang dikenakan. Jadi, oleh kerana kat sini 5, awak akan jumpa, saya letak 5 ni, okay, kalau berdasarkan lukis di atas kertas graf, awak akan dapat nilai 5.
So sudah pastilah dekat sini akan menjadi 8. Nilainya adalah 8. So harga yang baru kan, kuantiti pun sama juga. Awak bila awak lukis di atas kertas graf, awak akan dapat kuantiti yang baru ialah 30. Kan? Kuantiti yang baru adalah 30. The pointnya yang paling penting di sini, peralihan kilo S itu mestilah sebanyak RM3. Ya, sebanyak RM3. Okey, macam tu cara dia. Baik. Jadi kita dah dapat dah harga yang baru ialah harga keseimbangan yang baru ialah 8 dan kuantiti keseimbangan yang baru ialah 30 unit. Okey, ialah 30 unit. Baik. Okey, soalan seterusnya. Soalan C1 tadi kan? Okey. C2 pula. C2, hitung beban cukai pengguna dan pengeluar masing-masing. Yang ini saya dah tunjukkan dalam kelas yang lepas. Ya. Cikgu, okey tak kalau nak sambung nanti? Kod Junior. Nak air minum habis akan macam. Letak air panas. Okey, hitung beban cukai pengguna dan pengeluar masing-masing. Baik. Saya dah tunjukkan dalam kelas hari tadi. Okey, beban cukai yang ditanggung oleh pengguna adalah atas, ya. Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar, okey, firma ialah bawah ni. Ya, sebab apa? Sebab saya punya rule saya, bila ia bertentangan dengan kelok penawaran, ya, maka ia adalah firma. Yang ini bertentangan dengan kelok permintaan, maka ia adalah pengguna. Okay. Okey. Ialah pengguna. So, jadi awak kira sajalah. Kira saja luas kawasan itu, ya. Luas kawasan tersebut. Contoh, cukai yang ditanggung oleh pengguna ialah luas kawasan bulatan yang petak yang berwarna hitam ini. Okey, ini adalah luas kawasan di mana cukai yang ditanggung oleh pengguna. Kan, iaitu 8/6 darab dengan 30. Kan? Pengguna ia sama dengan 8 darab 8 darab pula. Pengguna ya, pengguna dulu. Pengguna sama dengan 8/6 darab dengan 30, iaitu 2 darab 30 sama dengan RM 60 kan, RM 60. Manakala cukai yang ditanggung oleh firma pula ialah 6/5, ya, 6/5 darab dengan 30 kan. Firma sama dengan firma sama dengan 6/5 iaitu 1 darab dengan 30. So RM 30 ya, cukai yang ditanggung oleh firma. Cuba kita lihat dekat sini kan. Cukai yang kerajaan kenakan adalah kepada pengeluar, tapi kita yang banyak tanggung, betul tak? Kita yang banyak tanggung cukai tersebut. Sebab apa? Sebab firma telah memindahkan beban cukai itu kepada pengguna. Firma telah memindahkan beban cukai itu kepada pengguna dengan